Masa telah berubah. Generasi sekarang tidaklah sama dengan generasi terdahulu. Maka, tidakkah sepatutnya sistem tarbiyah itu juga berubah? Mengapakah sistem tarbiyah ini masih stagnan? Tidakkah patut ia berubah? Jadi itu satu persoalan yang insyaAllah kita akan bincangkan hari ini insyaAllah. Now, bila kita melihat persoalan sebegini, saya merasakan ada valid concern bila kita melihat generasi sekarang yang mempunyai tabiat yang berbeza dengan generasi terdahulu. Cara menilai maklumat, cara menerima maklumat, sejauh mana kemampuan ataupun kemahuan mereka untuk berorganisasi, untuk belong, untuk be part of, untuk berada di dalam satu payung yang sama dengan orang lain dan sebagainya adalah berbeza. Kan? Itu mafhum. Maksudnya generasi ke generasi tabiatnya berbeza kerana pembesaran mereka dalam suasana yang amat berbeza. Okey. Dan untuk skop persoalan ini, sekiranya yang kita maksudkan adalah benda-benda yang bersifat teknikal. Dahulu tidak ada teknologi, sekarang ada. Tidakkah sepatutnya teknologi itu digunakan? Pada saya, persoalan ni tak perlu nak diperhalusi sangat kerana jawapannya obvious. Iyalah, mestilah. Dalam apa sahaja bidang, perkara tersebut perlu beredar dengan zamannya. Kan? Penggunaan perkara seperti ini menjadi satu yang lumrah. Dan pada saya tidak ada yang bersoal berkenaan dengan itu. Kerana itu mafhum. Kan, tidak ada orang kata dalam tarbiyah ni tak boleh guna smartphone ni sebab masa zaman Al-Banna tu tak ada. Tidak ada orang yang berkata sebegitu. Jadi pada saya, secara teknikal sebegitu, penggunaan teknologi dan sebagainya, mafhum. Dia akan terus beredar sesuai dengan zamannya. Tetapi bila kita bincangkan tentang metodologi, kaedah, sistem asas dan sebagainya, maka kita kena kat situ perbincangannya mungkin lebih dalam, kan, lebih kompleks. Dalam dunia ini ada bidang-bidang yang asasnya itu sendiri berubah dengan perubahan zaman tersebut. Kalau kita kata bidang IT, teknologi maklumat, pastinya core kepada bidang itu juga berubah sesuai dengan zamannya. Language yang dipelajari contohnya, adakah itu kita nak kata core? Tetapi ada benda-benda yang amat berubah berdasarkan zaman. Ada elemen-elemen baru yang akan muncul dalam arena itu yang sebelum ni tak ada pun. Dan sekiranya ianya diajar seperti 10 tahun dahulu, maka akan ketinggalan. Okey. Tetapi ada aspek-aspek pada pandangan saya yang asasnya masih sama even daripada 1000 tahun dahulu hingga sekarang. Kan, maksudnya ketika mana Rasul SAW, kalau kita nak ambil contoh, 1400 tahun dahulu melihat kepada para sahabat itu dan memberi pelatihan tertentu, pembentukan tertentu. Sekiranya kita melihat sekarang, elemen itu masih sama. Kalau kita keluar pun dahulu daripada elemen, sebelum kita cakap pasal tarbiyah per se, kita cakap dalam konteks yang lebih umum. Sekiranya kita melihat kepada aspek pembentukan dan perlatihan tentera bagi salah satu negara, melatih, membentuk tentera daripada rekrut yang awal masuk fresh sehingga mereka boleh berfungsi dalam sistem ketenteraan satu negara tersebut.
Kalau kita cakap pasal technical, memang difahami kan, mereka makin memerlukan, kalau kita kata dari aspek senjata, perubahan dari segi aspek kenderaan-kenderaan yang terlibat dengan kenderaan, be it darat atau udara, fighter jet ke, helikopter ke, kereta kebal ke, penggunaan kelengkapan peperangan daripada senapang, pistol, machine gun dan sebagainya. Kemampuan untuk mengendali semua perkara tersebut mesti beredar dengan perkembangan perkara tersebut. Itu kita dah masukkan dalam aspek teknikal tadi. Itu mafhum. Kena retilah guna benda yang baru tu. Dan juga benda yang lama sekiranya diperlukan. Itu mafhum. Itu bukan perbincangan kita. Perbincangan kita adalah untuk melatih mereka untuk menjadi fully fit tentera. Adakah semuanya akan berubah dengan zaman? Ataupun ada asas-asas yang kekal sama merentasi zaman? Pada pandangan saya, ada asas-asas yang kekal sama dalam membentuk jati diri seorang tentera tersebut, dalam aspek disiplin, dalam aspek kerja berpasukan. Contohnya, adakah kita boleh kata aspek disiplin seorang tentera itu akan berubah berdasarkan zaman? Dahulu memanglah perlu tentera ni disiplin. Sekarang ni tak payah dah. Masing-masing buat kepala sendiri pun okey tentera kita. Adakah begitu? Adakah begitu? Dulu memanglah perlu tentera ni teamwork dia power kan. Sesama satu team tu bonding dia ke willing to die for one another tu penting. Sekarang tak payah. Kan sekarang semua fikir diri sendiri je lah. Adakah perkara-perkara tersebut masuk akal? Ataupun perkara tersebut kerana manusia itu manusia, kerana keperluan disiplin, contohnya seorang tentera tu sentiasa diperlukan untuk misi yang mereka ditugaskan itu tercapai. Sekiranya itu satu constant across generations, across zaman, maka pembentukan perkara tersebut akan constant. Mungkin uslubnya berbeza kerana bahan mentahnya berbeza. Orang yang masuk tentera sekarang dengan orang masuk tentera dulu, mungkin pelatihannya memerlukan aspek elemen-elemen tambahan. Mungkin kerana mereka lebih tidak terlatih untuk bekerja berpasukan. Mungkin sekiranya itu satu realiti. So maka ada tweaking of uslub, tetapi proses, sistem dan objektif khusus untuk pembentukan tersebut masih kekal. Betul tak? Dalam konteks itulah bila perbincangan tentang tarbiyah, saya melihat sebiji begitu. Maksudnya elemen-elemen asas yang diletakkan sebagai core, sebagai asas pembentukan dalam sistem tarbiyah. Kalau kita relate back tu seperti mana Al-Banna menggagaskan sistem itu, saya tak anggap dia akan berubah. Kerana itulah kualiti yang diperlukan, kan, kualiti dalaman yang diperlukan oleh seorang jundi. Dan ini go back to definisi tarbiyah jugalah. Dan kita tak sebut tadi, tetapi dalam persoalan yang sebelum ni, bila ada persoalan yang saya telah jawab dalam video yang sebelum ni, masihkah relevan tarbiyah? Dia bergantung kepada definisi. Dan di situ saya dah define tarbiyah yang saya maksudkan adalah proses khusus pembentukan jundi. Dan jadi dalam konteks video ini juga saya membawa kepada tarbiyah itu perlu berubah atau tidak. Tarbiyah itu dimaksudkan ialah proses khusus pembentukan jundi. Dan dalam konteks itulah kita akan nampak elemen-elemen yang nak dibentuk itu tidak berbeza, dia tidak berubah. Kepakaran mungkin berubah, skill mungkin berubah. Dahulu mungkin skill yang paling diperlukan, skill luaran yang diperlukan, contohnya public speaking dan sebagainya, mungkin masih diperlukan. Tetapi sekarang mungkin ada added skill dengan IT dan sebagainya, berkomunikasi di alam maya mungkin, wallahu alam. Mungkin itu akan ada perubahan-perubahan tertentu. Tetapi itu semua teknikal.
asasnya kesediaan seseorang itu untuk beramal jama'i, dia tidak berubah. Kita, seperti mana tentera tadi, saya tidak nampak keperluan jundi-jundi untuk memartabatkan gagasan yang ingin dipasakkan oleh Islam itu sendiri akan berubah over time, across generation. It will be the same. Now, betul, bagi orang yang concern, generasi sekarang tidak ada kemahuan yang tinggi yang sama seperti yang generasi sebelum ini dalam konteks tertentu. Contohnya, dia tak suka sangatlah association dengan group dan sebagainya. Again, kita bercakap tentang apa? Sekiranya seseorang tu skop yang dicakap pasal tarbiyah ke contohnya ialah fasa, kalau kita kata dalam konteks apa yang disebut oleh Al-Banna sebagai fasa ta'rif, dan yes, mafhum, cara kita nak mentarif kepada potensi-potensi ini akan berubah dengan masa. Betul, itu mafhum. Tapi sekiranya yang kita maksudkan ialah proses pembentukan itu sendiri, proses takwin itu sendiri, saya tak nampak dia akan berubah. Kita tak boleh nak kata, betul lah zaman Al-Banna memang pejuang-pejuang agama, jundi-jundi ni perlukan kualiti tu, kan? Tapi sekarang ni tak payahlah, kan? Apa benda ni istisyarah, istizan semua ni, ta'ah ni semua konsep-konsep yang tak ada dah. Sekarang ni semua orang buat kepala sendiri je, dan perjuangan Islam akan tercapai dengan semua buat kepala sendiri. Adakah itu satu benda yang dipercayai oleh sesiapa, kan? Kerana itulah yang membentuk kenapa asas itu masih kekal, kan? Jadi again, mungkin tidak tersusun sangat respons saya kali ini, tetapi dia pergi kembali kepada definisi apa yang kita definisikan sebagai so-called tarbiyah. Kalau kita maksudkan ialah proses membawa seseorang itu untuk memahami misi yang dia sepatutnya pegang bersama, sehingga ke tahap dia meyakini inilah keputusan yang paling tepat untuk diambil, dan kemudian melangkah untuk bersama. Proses itu memang akan berubah. Itu mafhum sebenarnya. Itu, dan di situ ianya satu arena yang amat memerlukan seni lah, kan? Sebab 1001 manusia, 1001 perbezaan. Bagaimana nak membawa mereka daripada titik mula kepada titik membuat keputusan yang tersebut. Tetapi bila saya maksudkan tarbiyah itu daripada titik tersebut, orang-orang yang telah terkumpul mempunyai niat yang sama untuk menjadi jundi, untuk memperjuangkan agama ini, proses pelatihan itu akan sama, kan? Seperti mana kita kata, bagaimanakah tentera ni tak ada rekrut dah, kan? Semua anak-anak muda kita ni memang tak minat jadi tentera, tak tahulah, contoh hypothetically. So bagaimana nak campaign untuk orang berminat jadi tentera? Itu campaign tu berubah ikut zaman, tak berubah ikut zaman, itu semua technical, very technical, very, orang kata apa, even dalam zaman yang sama dengan audience yang berbeza pun berbeza. Jadi perbincangan sebenarnya kat situ bukanlah fundamental discussion, dia lebih kepada apakah teknik yang diperlukan untuk address audience begini, kan? Itu bukan isu generasi sebenarnya, dia isu orang yang berbeza, kan? Sama juga tajmid, ta'rif, dia akan berbeza bila kita address manusia yang berbeza, kategori yang berbeza, latar belakang yang berbeza, kan? So dekat situ saya rasa tidak timbul pembincangan sangat, kerana bukan isu generasi pun. Dalam generasi yang sama pun lain-lain orang, tak bolehlah dipukul rata, kita guna modal ni je, kita expect semua orang, ya saya nak bersama. Faham, kan? Tetapi proses takwin itu sendiri, saya tak nampak ada yang boleh argue. Sekiranya anda ada point yang boleh argue, mohon nyatakan dalam komen. Tapi saya tak nampak proses itu akan berubah, bukan dari segi uslubnya, tapi dari segi core sistemnya, daripada core apa yang nak dicapai, apakah elemen yang nak dibentuk itu, kan? So sekiranya orang merasakan elemen-elemen yang membentuk itu yang perlu berubah, kenapa sekarang ni masih nak kena komit wasilah, contoh ni kita bercakap tentang sistem tarbiyah khusus yang Al-Banna gagaskan,
Kenapa nak kena commit lagi masa ni kan? Sekarang kan dah zaman berubah. Tapi kalau kita cakap pasal fasa takwin, bukankah kita masih nak kualiti orang yang sama, yang terlatih dalam elemen yang sama dalam jiwa dia? Sekiranya itu masih kekal, perkara tersebut masih kekal, yang dia tidak akan berubah. Dan generasi selepas ini pun elemen itu masih akan kekal pada pandangan saya. Kerana apa yang nak dia capai itu kekal. Dan kualitinya kekal. Dan kemampuan beramal jema'i itu remains. Kekal. Dan wallahu alam. Jadi itu adalah jawapan saya kepada persoalan adakah tarbiyah itu perlu berubah ikut zaman. Dan so, apa yang dimaksudkan dengan tarbiyah itu? Fasa mana dalam tarbiyah itu? Dan kita cakap pasal aspek apa kan? Adakah aspek teknikal? Teknikal itu bukan satu persoalan. Itu memanglah. Dan menggunakan sekarang ni dengan reality online, media-media online dan sebagainya kan, itu berlaku, itu tidak ada masalah. Tetapi bila orang mempertikaikan, kenapa anta masih demand komitmen terhadap wasilah, contoh, dan dia cakap pasal marhalah takwin ni, of course persoalannya ialah akan relate dengan video yang lepas, persoalan yang lepas, yang maknanya jawapannya ialah saya kena tanya balik lah, awak anggap tarbiyah ni apa? Sekiranya awak anggap tarbiyah ini proses pembelajaran formal atau separa formal, dan of course lah sekadar untuk belajar, semua benda tadi tu boleh scrap, tak perlu ada wasilah-wasilah formal pun tak apa kan, semua boleh belajar sendiri. Betul? Understood? Faham? Tetapi bila kita maksudkan proses khusus pembinaan jundi, is there any argument untuk mengatakan core elemen dalam diri seorang jundi itu akan berubah over time? Saya actually interested lah sekiranya ada argument ataupun valid hujah untuk mengatakan sedemikian kan? Kerana saya tidak nampak bagaimana ianya boleh dihujahkan sebegitu. Wallahu alam. Itulah jawapan yang tidak berapa tersusun untuk persoalan kali ini. Until next time insyaAllah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.